Selain itu pula, MOTEC sendiri turut telah melaksanakan inisiatif-inisiatif bukan keuangan untuk membantu syarikat pengendali pelancongan. Antaranya dengan memberi beberapa kelonggaran kepada syarikat pengendali pelancongan bagi membantu penggiat industri pelancongan seperti kelonggaran berkaitan kompaun, pengecualian fee kepada pengusaha pelancongan dan kelonggaran syarat lesen kepada pengusaha pelancongan. Semua bantuan ini telah memberi manfaat kepada 5,340 syarikat pengendali pelancongan yang berlesen di bawah MOTEC. Sebagai langkah untuk kembali bangkit, MOTEC melalui beberapa siri konsultasi bersama penggiat industri pelancongan telah membangunkan Pelan Pemulihan Pelancongan atau PPP dalam mencari keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesihatan awam. PPP merupakan salah satu usaha berterusan MOTEC dalam mengembalikan keyakinan pelancong terhadap tahap keselamatan di sesuatu destinasi pelancongan selain berusaha untuk memastikan sektor pelancongan negara mampu menjana semula pendapatan secara berterusan selepas pembukaan sektor ini secara berperingkat kelak. Dan di antara fokus PPP Tuan Yang Ketua termasuklah pertama iaitu merancangkan semula pelancongan domestik. Kedua, membantu mempercepatkan proses pemberian vaksin kepada rakyat tempatan termasuk petugas-petugas barisan hadapan sektor pelancongan, seni dan budaya di seluruh negara dalam usaha mencapai imuniti kelompok di destinasi pelancongan popular negara. Ketiga, mempergiatkan kempen promosi rindu melancong, jom vaksin dulu, dalam menggalakkan lebih ramai rakyat Malaysia untuk mendaftar di bawah program vaksinasi COVID-19 kebangsaan. Keempat, mengembalikan keyakinan awam untuk melancong dengan mempromosikan Malaysia sebagai destinasi yang selamat, bersih dan sihat. Ini turut dilaksanakan melalui usaha sama MOTEC dengan penggiat industri seperti program pensijilan Clean and Safe Malaysia, program pensijilan Travel Safe and MySafe B Planner. Kelima, memberi keutamaan kepada digitalisasi proses perniagaan menerusi aplikasi teknologi tanpa sentuhan yang selamat dan lancar. Keenam, meningkatkan kemahiran dan kapasiti penggiat industri menerusi program pemahiran semula atau reskilling and upskilling yang berterusan. Ketujuh, melonggarkan atau mempermudahkan peraturan dalam membantu penggiat industri yang terjejas. Dan kelapan, meneroka potensi membuka semula aktiviti pelancongan antarabangsa yang memfokuskan pada segmen produk pelancongan yang berpaksikan alam semula jadi, kawasan luar bandar dan budaya. Sebagai permulaan, Pulau Langkawi telah dipilih sebagai destinasi rintis gelembung pelancongan bermula 16 September 2021. Sekiranya berjaya, insya-Allah kita doakan ia akan berjaya. Lebih banyak gelembung pelancongan yang berpotensi akan diteruskan ke destinasi-destinasi peranginan lain seluruh negara seperti Pulau Redang, Pulau Perhentian, Pulau Pangkur dan Pulau Tioman. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan pertama Yang Berhormat Teras. Terima kasih. Ingin, apakah Yang Berhormat Menteri bersetuju dengan saya bahawa pelancongan domestik saja tidak berdaya tahan dalam jangka masa panjang, dan untuk menyelamatkan sektor-sektor pelancongan yang telah dihancurkan oleh wabak COVID, apakah persiapan ataupun roadmap yang telah dirancang oleh kementerian untuk menarik kemasukan pelancong antarabangsa ke Malaysia apabila wabak mereda? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih di atas soalan itu Yang Berhormat. Memang pun kita ada perancangan, cuma kita nak mulakan dengan
sebab itu Langkawi dipilih Muhammad. Pertama, Langkawi dia populasi dia memang besar. Lepas itu dia fokus kepada ke tempat itu saja. Kedua, Langkawi juga mempunyai airport untuk antarabangsa, flight-flight daripada antarabangsa. Dan kita telah mengadakan beberapa perbincangan bukan sahaja dengan Motex saja tetapi antara agensi. Dan sebab itu Yang Berhormat, apabila Langkawi ini menjadi satu projek yang berjaya, kita akan membukakan interstate travels. Masa ini kita hanya membenarkan intrastate. InsyaAllah interstate travels akan dibenarkan sedikit masa lagi sebab banyak sudah negeri-negeri sudah mencapai tahap sampai ke fasa keempat. Jadi sebab itu untuk international memang saya bersetuju. Kalau hanya bergantung dengan domestik saja kita tak dapat sustain Yang Berhormat dengan izin. Tapi insya-Allah dengan pembukaan international nanti yang mana kita telah menyusun atur apakah kriterianya untuk kita membenarkan pelancong antarabangsa untuk datang. Dan yang akan dijadikan rintis juga ialah Langkawi dahulu, kerana kita akan mengadakan travel bubbles itu dengan Langkawi. Jadi apabila datang daripada misalnya daripada luar negara, pelancong ini akan datang pergi ke Langkawi dahulu dan mesti lengkap 2 dos dia dan juga ada kriteria yang lain Yang Berhormat. Jadi saya rasa itu mencukupi untuk setakat ini. Kalau nak detail lagi, insya-Allah kita akan bantu lagi beri jawapan secara detail. Terima kasih.